Budaya Hakka dikenali sebagai purba dalam budaya Cina. Tulisan Ke bermaksud tetamu, Jia bermaksud rumah. Hakka adalah salah satu suku Cina yang berpindah randa di seluruh negara sampai sekarang. Hakka tidak ada kawasan yang tetap atau kediaman peribadi bagi mereka seperti suku Cina lain. Tak kira orang Cina atau orang lain yang datang ke Jin Timur akan disenaraikan sebagai pelanggan dalam sistem pelanggan. Sistem ini berterusan sehingga di dinasti Selatan dan Utara serta dinasti Tang dan Song. Nenek moyang Hakka bermula pada zaman Qin Zheng, Ling Nan dan Bayo. Orang Han yang sebelum dipanggil sebagai Hakka secara beransuran bergerak ke selatan dan membentuk suku Hakka di dataran Sanjiang dan berkembang menjadi Ganzhou. Budaya Hakka mempunyai budaya material dan budaya rohani, dan ia adalah gaya budaya unik yang telah terbentuk di tempat perhimpunan Hakka untuk masa yang lama. Adat kaum Hakka mewarisi tradisi kewarganegaraan Han di dataran tengah. Adat resam kaum Hakka popular dengan tingkah laku yang kerap diulang dalam kehidupan material dan juga kehidupan budaya. Tingkah laku sebegini adalah keutamaan, adat resam dan juga pantang larang orang Hakka. Terdapat tradisi budaya yang penting dalam budaya Hakka, iaitu menghormati budaya dan juga pendidikan. Pertalian darah adalah akar dan budaya adalah jiwa. Orang-orang dahulu berkata, akhlak diturunkan lebih daripada 10 generasi. Kekayaan dan kekayaan diturunkan hanya untuk 3 generasi. Orang Hakka berpegang kepada konsep pengurusan keluarga, Shongweng, dan mementingkan pendidikan. Tahun Baru Hakka bermula dari 24 Disember sehingga 15 Januari. Selepas Tahun Baru, setiap rumah menyediakan barangan Tahun Baru seperti mi goreng, gula-gula, beras, tahu goreng, ayam, itik, ikan, lilin dan juga mercun. Kita perlulah meluangkan masa untuk membersihkan halaman, mengelap pintu dan juga tingkap. Pada malam Tahun Baru, setiap keluarga menyiarkan bait dan tampal gambar Tahun Baru lebih awal dan kemudiannya menyediakan makan malam Tahun Baru. Hidangan yang paling penting pada malam Tahun Baru ialah sup Tahun Baru. Sebelum makan malam Tahun Baru, ada 2 perkara yang perlu dilakukan. Satu ialah menghidangkan sup Tahun Baru. Lagi satu ialah membakar kemenyan untuk dikorbankan kepada nenek moyang dan juga menyalakan mercon. Selepas itu, seluruh keluarga berkumpul semula untuk makan malam pada malam Tahun Baru. Hidangan ini mesti ada sedikit makanan yang bermaksud bahawa mereka telah makan makanan malam Tahun Baru dan juga berumur setahun. Selepas makan, orang tua akan membungkus wang Tahun Baru yang bertuah untuk kanak-kanak dan malam Tahun Baru belum berakhir lagi. Pada awal hari pertama bulan lunar, lelaki bangun awal untuk mencuci dan membersihkan dan kemudiannya menyalakan batang kemenyan dan mercun untuk memberi ucapan Tahun Baru kepada orang tua mereka. Selepas itu, letakkan di atas pinggan bihun, gula-gula beras dan kacang tanah yang mesti dimakan menunjukkan bahawa terdapat jalan makan pada Tahun Baru. Banyak perkara yang perlu diberi perhatian pada hari ini: tidak menangkap padi, tidak menyapu lantai, tidak mengambil air, apatah lagi mengucapkan kata-kata malang. Sarapan juga dimakan dengan sadiri dan tahu yang bermaksud kerja keras untuk menjadi kaya. Pada hari kedua bulan lunar pertama, perkara yang paling penting bagi orang Hakka adalah untuk membunuh, capur dan menyiram darah ayam pada wang kertas yang dipanggil wang darah. Selepas sarapan pagi, mereka sekeluarga berpakaian kemas, membawa kemenyan, lilin, mercun, teh, wine dan juga makanan segera bersama keluarga dan pergi ke kubur untuk menyembah nenek moyang mereka. Selepas korban, ahli keluarga mula memberi ucapan selamat Tahun Baru dari keluarga kepada keluarga, minum arak panas sambil mengucapkan selamat. Pada hari ini, menantu baru akan bergegas pulang ke rumah ibu bapanya bersama suaminya. Pada hari ketiga bulan lunar pertama, orang Hakka bermula melawat saudara mara. Pada hari kelima bulan lunar pertama, hari pasaran pertama Tahun Baru bermula di pelbagai pasaran, biasanya dikenali sebagai membuka pasaran.
Pada hari ini, orang ramai sibuk bergegas ke pasar dan terdapat banyak mainan dan makanan ringan serta tarian singa dan tarian tanglo naga yang sangat meriah. Pada hari pertama, hari ke-7 bulan lunar pertama, setiap isi rumah akan menggunakan buah goreng, tahu goreng, daging yang diawet dan bahan-bahan lain untuk memasak bubur yang biasanya dikenali sebagai sup kibau. Tahun Baru Cina tradisional tidak akan berakhir sehingga Pesta Tanglong berakhir pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Pada hari kini, banyak kandungan telah ditambahkan pada tahun baru. Tabiat buruk visual telah dikurangkan dengan ketara. Orang ramai mengadakan pelbagai aktiviti kebudayaan dan juga pertandingan sukan serta perayaan tradisional yang mempunyai warna baru. Wain beras Hakka ialah wain tradisional yang bercirikan yang telah mewarisi budaya Hakka selama lebih daripada 2000 tahun dan merupakan salah satu daripada 6 warisan budaya Hakka. Daerah Pingshan Shenzhen mempunyai suasana budaya Hakka yang kuat. Selepas Pingshan menari kirin dimasukkan dalam kumpulan kedua warisan budaya tidak ketara Shenzhen sebagai wain beras Hakka dan buah teh Hakka dengan ciri budaya Hakka Pingshan yang paling banyak kerana sejarahnya yang panjang dan juga proses pengeluaran yang unik telah menarik lebih perhatian daripada luar negara. Orang Hakka ada buat wain sendiri. Wain ini ada jadi bahan dalam masakan atau sendiri minum serta bagi kepada orang lain sebagai hadiah.